Obesiti adalah suatu masalah global, bukan sahaja di Malaysia, yang membawa kepada pelbagai masalah kesihatan yang kebanyakan sebenarnya boleh dielakkan. Epidemik moden ini berpunca daripada kurang kesedaran dan pengabaian pendidikan yang berkesan terhadap pemakanan berkhasiat pada masa lalu dan pada masa kini. Dengan agenda nombor 5, saya menyarankan agar semua pelajar di sekolah rendah dan menengah dibekalkan dengan makanan yang sihat dan berkualiti pada waktu persekolahan sebagai suatu inisiatif untuk mendidik pelajar-pelajar kita tentang pemakanan berkhasiat dan gaya hidup yang sihat dan seimbang. Saya tidak percaya bahawa kita benar-benar boleh mengajar seseorang tentang pemakanan berkhasiat dengan melukis gambar rajah di papan putih dan menggambarkannya melalui syarahan di dalam bilik darjah. Saya percaya cara terbaik untuk mendidik seseorang tentang pemakanan berkhasiat adalah secara langsung dengan pemberian makanan yang disanjurkan itu kepada mereka untuk dialami dan diamalkan. Program yang saya sarankan ini bukanlah seperti program pemberian sarapan pagi oleh kerajaan-kerajaan yang terdahulu kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan. Tetapi ia adalah pemberian makanan yang berkhasiat dan ideal untuk pembangunan minda kepada semua pelajar di semua sekolah di seluruh negara. Yang bukan sahaja berkualiti tinggi dari segi ramuannya, tetapi juga dalam penyediaannya, yang mungkin juga termasuk memperkenalkan masakan dari budaya yang berbeza sebagai sebahagian daripada pendidikan itu. Kita harus fahami bahawa sama seperti kekuatan dan kecergasan fizikal adalah hasil daripada proses pelaziman, begitu jugalah cita rasa pemakanan kita. Penyelidikan menunjukkan bahawa kita mengidamkan makanan yang biasa kita makan, di mana jika kita biasa makan makanan yang sihat, maka kita secara semula jadi akan mengidamkan untuk makan makanan sedemikian. Dan sebaliknya juga terbukti benar. Dengan penyediaan makanan yang sihat dan berkhasiat kepada semua pelajar di setiap sekolah, terdapat tekanan yang dikurangkan secara langsung kepada isi rumah tangga, daripada simpanan keuangan kepada mereka yang memerlukannya kepada masyarakat yang lebih berkebajikan dan prihatin terhadap orang lain yang kurang bernasib baik dalam komuniti mereka. Walaupun program ini boleh dilaksanakan dengan caruman dari ibu bapa para pelajar, saya percaya bahawa program ini harus dibiayai oleh pihak kerajaan. Ia harus dilihat sebagai pelaburan ke dalam pembangunan dan kesejahteraan generasi muda kita dan yang akan datang. Saya juga menyarankan agar program ini diperluaskan untuk memasuki pemberian makanan sedemikian kepada semua guru-guru di sekolah juga. Dengan lebih 4.7 juta pelajar sekolah dan 420,000 guru dalam sistem pendidikan sekolah rendah dan menengah di negara kita, dan bilangan hari persekolahan biasa sebanyak 214 hari setahun, jumlah perbelanjaan kerajaan setiap tahun dalam penyediaan hidangan makanan di sekolah ini bergantung kepada kos yang ingin diperuntukkan bagi setiap pelajar dan setiap guru, iaitu RM5 seorang untuk setiap hari persekolahan, yang akan mengenakan perbelanjaan sekitar RM5.51 bilion setahun atau RM10 seorang untuk setiap hari persekolahan, berjumlah RM11.03 bilion setahun. Kos penyediaan hidangan makanan sekolah ini hendaklah termasuk kos bahan mentah, kos buruh, gaji pentadbir atau pakar pemakanan, pembungkusan, logistik, pelunasan perbelanjaan modal untuk peralatan dan semua kos-kos yang lain. Disebabkan oleh penyumbaran dan penyediaan hidangan makanan di sekolah ini dibuat secara besar-besaran, mana-mana pilihan yang dipilih oleh pihak kerajaan, sama ada RM5 atau RM10 untuk dibelanjakan bagi setiap pelajar dan guru di sekolah untuk setiap hari persekolahan, perlu difahami bahawa ia bukanlah jenis makanan yang kita harapkan sekiranya kita berbelanja wang yang sama untuk membeli makanan untuk diri kita sendiri. Kerana apa yang kita bayar sebenarnya adalah harga makanan tersebut, yang termasuk kos, overhead dan margin keuntungan. Oleh itu, pastinya kita boleh mengharapkan makanan yang lebih berkualiti tinggi untuk setiap struktur kos ini daripada makanan yang berharga sedemikian.
Kesemuanya ini adalah jumlah yang kecil untuk diperbelanjakan bagi kesihatan generasi muda kita. Terutamanya jika ia memberi kesan yang berpanjangan kepada kesihatan dan gaya hidup mereka dan berkebolehan untuk menangani masalah-masalah kesihatan yang boleh dielakkan oleh masyarakat kita pada masa hadapan. Seperti yang dinyatakan dalam agenda sebelum ini, pihak kerajaan telah membelanjakan lebih daripada 600 bilion ringgit sebagai tindak balas kepada wabak yang pada hakikatnya mempunyai kadar kematian kurang daripada 1% jumlah keseluruhan mereka yang dijangkiti. Berapakah jumlah yang sanggup dibiayai pihak kerajaan untuk menangani penyakit-penyakit yang mungkin boleh dielakkan seperti penyakit jantung, strok, radang paru-paru dan trak pernafasan, diabetes dan sebagainya yang setiap tahun menyumbang lebih daripada 30% kepada kadar kematian rakyat di negara ini. Apakah jenis hidangan makanan pilihan yang perlu disediakan? Ini saya percaya harus melibatkan penyelidikan dan penyiasatan yang lebih lanjut. Saya juga telah memberi contoh bagaimana negara-negara yang mempunyai program sedemikian melakukannya secara praktikal, seperti di negara-negara barat dan terutamanya di negara Jepun. Saya percaya bahawa perlu adanya pakar pemakanan atau nutritionist untuk ditempatkan bekerja di semua sekolah di seluruh negara yang memantau, mengawas dan menasihati pelajar-pelajar kita tentang cara-cara untuk mengekalkan tabiat pemakanan yang seimbang dan pengamalan gaya hidup yang sihat. Secara peribadi, saya percaya ia seharusnya terdiri daripada makanan yang bukan sahaja berkhasiat tetapi juganya lazat, meliputi semua kumpulan makanan dalam perkadaran yang betul, di mana mungkin pelajar-pelajar juga diberikan snack yang sihat dan bersesuaian di antara masa pembelajaran pada waktu-waktu tertentu dalam bentuk makanan kalori rendah dan padat nutrien. Bagi hidangan makanan sekolah itu pula, selain pilihan vegetarian, dengan semua perdebatan tentang mana yang lebih baik, diet yang tinggi karbohidrat dan rendah lemak atau sebaliknya, saya percaya setiap pelajar haruslah diberi pilihan untuk memilih antara kedua-duanya ini yang dimasak dari zahirnya dengan bijirin penuh sebanyak mungkin, sumber protein harian yang berbeza, dihidangkan dengan jumlah sayur-sayuran yang tinggi, sebaik-baiknya sayur-sayuran berdaun gelap, dan yang paling penting, tidak terkandung makanan yang terlalu atau terlampau diproses. Tidak perlu disebutkan bahawa hidangan yang ditawarkan perlulah disahkan sebagai halal. Tetapi apa yang perlu diajar kepada orang Islam dan orang Melayu di negara ini, bukan hanya di sekolah, malah secara amnya, ialah halalan thayyiban bukanlah sekadar bermaksud penyembelihan mengikut ajaran agama Islam, terutamanya dalam konteks era perindustrian moden pada hari ini. Dan bagi pelaksanaan agenda ini, ianya lebih wajar sekiranya penyediaan hidangan makanan di sekolah ini dilaksanakan dengan penyumbaran beretika dari dalam parameter sosial tempatan sebanyak yang mungkin, di mana ia berkebolehan untuk membekalkan permintaan dan mengekalkan ladang-ladang di bandar dan di luar bandar, menangani sebarang pertimbangan pertanian dan penternakan beretika serta meningkatkan daya tahan ekonomi tempatan kita. Saya percaya inisiatif agenda ini adalah cara terbaik untuk memulihkan penilaian pemakanan dalam masyarakat kita akibat salah maklumat bergenerasi lamanya dan pengabaian pendidikan yang mantap terhadap pemakanan yang sihat dan seimbang. Sama seperti semua agenda yang terdahulu, semangat kesemua agenda ini adalah mengenai kita mencapai keseimbangan yang betul dari segi fizikal, mental dan rohani untuk anak-anak kita sebagai individu dan juga sebagai masyarakat. Selain itu, saya juga menyentuh tentang pendidikan kesedaran kelestarian alam sekitar dalam masyarakat kita. Dalam penulisan saya menyentuh beberapa tindakan kerajaan yang harus diiktirafkan, seperti kempen penghijauan Malaysia bagi memulihkan hutan hujan kita dengan matlamat menanam 100 juta pokok menjelang tahun 2025. Tetapi saya juga menyentuh keburukan yang dilakukan pihak kerajaan
dalam usaha-usaha pembangunan negara kita yang kadang-kala mengabaikan kelestarian alam sekitar sama sekali. Dari amalan pertanian negara kita dengan pertanian monokultur kelapa sawit yang boleh dilihat di seluruh negara, dan bagaimana pihak kerajaan terlalu tertumpu kepada penanaman hasil tanaman bernilai tinggi dan telah mengorbankan matlamat pergantungan kendiri kita kepada aktiviti-aktiviti penebangan hutan, pembalakan tidak terkawal dan pembangunan yang dilakukan tanpa batasan. Seperti kontroversi menyelubungi penyahwartaan dan pewartaan semula hutan simpan utara Kuala Langat oleh Kerajaan Negeri Selangor akibat pengaruh yang tidak berbelah bahagi dari pihak-pihak tertentu yang bukan sahaja mengancam kepelbagaian biologi dan kewujudan hidupan liar di kawasan tersebut, tetapi juga penduduk asal kawasan tersebut, iaitu masyarakat orang asli kita. Pengaruh yang tidak berbelah bahagi yang juga dialami di negeri-negeri seperti Pahang dan Johor, yang dilakukan sama ada untuk tujuan pertanian, perlombongan atau pembangunan. Penebangan hutan tanpa batasan di negeri-negeri di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak telah menyebabkan kemusnahan ekosistem semula jadi, daripada keancaman kehidupan liar, hakisan tanah, pencemaran kepada banjir berulang, serta menyumbang secara besar-besaran kepada pemanasan global dan perubahan iklim. Saya percaya bahawa kanak-kanak di sekolah harus diajar tentang kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Mereka harus diajar untuk menyedari penjejakan karbon kendiri mereka dan akibatnya terhadap pencemaran dan perubahan iklim, serta peranan yang boleh dimainkan mereka dalam mengurangkan kesannya itu. Saya kemudian menyentuh bagaimana negara kita telah menjadi pengimport sisa plastik terbesar di dunia dan bagaimana dasar perdagangan sisa plastik ini membimbangkan, memandangkan kita sedang bergelut dengan usaha kitar semula kita sendiri, dan kita tidak sepatutnya menerima negara kita untuk dikenali sebagai tong sampah dunia. Di mana saya juga mengaitkan kisah Puan Lei Peng, aktivis alam sekitar yang sebelumnya seorang jurutera kimia, dan beberapa penduduk Jejarum Kuala Langat, bagaimana mereka menemui timbunan pembaraan plastik di ladang-ladang dan kawasan perumahan berhampiran tempat kediaman mereka, di mana mereka menemui rangkaian pengitar semula tidak berlesen yang mengitar semula sisa plastik yang diimport secara haram, yang bertanggungjawab atas pembuangan dan pembakaran sampah yang terlalu tercemar atau rosak untuk dikitar semula. Sehubungan dengan itu, saya juga menyentuh pencemaran Sungai Klang di Selangor dan bagaimana ia merupakan salah satu daripada 50 sungai yang paling tercemar dan mencemari di seluruh dunia, menyebabkan kerajaan negeri tempatan memasang kapal berkuasa solar, The Interceptor, yang mengekstrak plastik secara otonomi untuk membantu dalam memerangi pelepasan plastik dari sungai ke lautan kita. Rekaan Boyan Slat, Ketua Pegawai Eksekutif The Ocean Cleanup, sebuah organisasi bukan keuntungan yang menumpu kepada pembangunan teknologi canggih untuk menyingkirkan plastik di lautan dunia. Saya memuji tindakan kerajaan negeri itu dalam menangani masalah pencemaran sungai melalui kerjasama dengan pertubuhan sebegini dan usaha-usaha pembersihan mereka sendiri yang dilakukan di gerbang maritim Selangor, seperti menggunakan benteng di tebing sungai untuk menghentikan aliran plastik ke lautan. Tetapi saya juga mempersoalkan apakah tindakan atau inisiatif lain yang diperlukan untuk menghalang pengaliran plastik ke dalam sungai kita sebelum ianya berlaku. Saya percaya pendidikan tentang kelestarian dan kebersihan alam sekitar harus ditekankan di peringkat awal dalam pendidikan masyarakat kita dan diperkukuhkan dengan pendidikan praktikal mengenai kebersihan dan pemeliharaan alam sekitar, aktiviti-aktiviti kitar semula dan juga pendidikan asas perkebunan atau horticulture. Kesemuanya ini adalah pertimbangan yang amat penting dalam pendidikan masyarakat kita dan kita perlu sedar dan akui bahawa generasi-generasi muda dan yang akan datang tidak mempunyai kemewahan nenek moyang kita, di mana semakin populasi bertambah dan pengurangan sumber asli pada kadar yang lebih tinggi dan membimbangkan, semakin kurang yang adanya untuk dikongsi oleh mereka dan kepentingan inovasi, perubahan gaya hidup
dan pengagihan kekayaan bumi yang adil menjadi lebih jelas.